Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi dan salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-373 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga Hayati Quran ini ada pengajaran yang kita boleh ambil, ada manfaat yang kita boleh ambil, dan ada sesuatu pengajaran yang kita boleh bawa dalam kehidupan kita, insya-Allah summa insya-Allah. Lalu ahlan kepada sahabat yang saya nampak dalam komen ada Zimadun, Hamimah Musan, Zainun Hadi, Ummu Usama, Faridah Ismail, Zaliha Kamaruddin, Norisa Wan Hassan, Kak Safia Sapian, Ana Sukaimi, Hamimah Musan dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Apa kata kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kita telah tiba pada ayat yang baru namun masih pada muka surat yang sama. Kita telah tiba pada ayat yang ke-124. Kita telah tiba pada ayat yang ke-124 daripada muka surat 143 surah yang ke-6 surah Al-An'am. Mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen. Muka surat 143 surah yang ke-6 Al-An'am bermula daripada ayat 124. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta mithla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada muka surat 143 pada ayat yang ke 124 ini. Pada ayat ini Al-Quran membicarakan salah satu daripada pelbagai makar mereka. Bagaimana mereka nak menghalang manusia daripada beriman. Dan kemudian bagaimana mereka sentiasa memberi alasan untuk tidak beriman. Lalu pada ayat yang ke-123 kita telah nampak bagaimana Al-Quran menyebut pada setiap zaman ada sahaja pemimpin-pemimpin sesuatu negeri yang Nabi sampai pada tempat itu, yang Rasul tiba pada tempat itu, liyamkuru, bagaimana mereka memperdaya penduduk dan juga orang-orang yang berada pada negeri itu. Kita telah sebut yamkuru memberi makna tipu daya. Namun di sini
tafsirannya seperti mana pandangan Imam Ibn Kathir adalah menghalang. Bagaimana mereka berusaha untuk menghalang manusia daripada beriman, dan bagaimana mereka memberi alasan untuk tidak beriman. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan salah satu alasan mereka untuk tidak beriman. Firman Allah, wa idza, dan apabila, wa terjemahnya dan, idza terjemahnya apabila, ja'at telah datang, hum kepada mereka, ayatun sesuatu tanda, sesuatu mukjizat. Ini adalah sambungan juga daripada ayat yang ke-109. Kalau kita perasan pada ayat 109, Allah menceritakan keadaan mereka ketika mana mereka meminta mukjizat daripada Nabi. Mereka minta itu dan ini, dan mereka berjanji kalaulah Nabi SAW tunaikan demand mereka, permintaan mereka, mereka pasti akan beriman. Kalau kita perasan pada ayat 109 yang kita telah baca pada muka surat 141, bagaimana Allah menceritakan kepada kita, wa aqsamu, dan mereka bersumpah, billah, dengan nama Allah, jahda, sungguh-sungguh, aimanihim, pada sumpah mereka. Apakah mereka bersumpah menggunakan nama Allah? Mereka bersumpah, lain, pasti jika, ja'athum, datang kepada mereka, ayah, sesuatu tanda, maka pada waktu itu apakah yang mereka akan buat? La yu'minun nabiha, pada waktu itu mereka pasti dan pasti mereka akan beriman. Itu janji mereka, pasti dan pasti mereka akan beriman. Lalu firman Allah, dan apabila datang kepada mereka, wa idza ja'atuhum, kembali kepada, lalu mereka janji mereka akan beriman. Jom kita lihat adakah mereka akan beriman. Sebab itu firman Allah, sambungan juga daripada ayat 109, wa idza, dan apabila, ja'at, telah datang, hum, kepada mereka. Kepada mereka, kepada siapa? Kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Yang mana? Yang mereka pernah bersumpah dahulu dengan sumpah yang bersungguh-sungguh. Jika datang kepada mereka tanda, mukjizat, ayah, maka pada waktu itu mereka pasti akan membenarkan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan membenarkan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun firman Allah, wa idza ja'at, dan apabila telah datang sesuatu yang membenarkan Nabi daripada dalil, daripada mukjizat, daripada apa yang mereka minta, pada waktu itu telah datang. Apa pula alasan mereka? Apa pula makar mereka? Firman Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu, qalu, mereka berkata, lan, sama sekali tidak, nu'min, kami akan beriman. Kami tak akan beriman, wahai Muhammad. Beriman kepada siapa? Kepada baginda Nabi SAW. Sampai bila mereka tak akan beriman pula? Hatta, sehingga, nukta, kami diberikan, mislah, seperti mana, sebagaimana, ma, apa-apa yang, utia, telah diberikan, rusul, kepada utusan-utusan Allah. Ini makar mereka. Padahal mereka dah bersumpah, mereka akan beriman. Mereka dah berjanji, mereka pasti akan beriman. Namun, sekarang berubah pula alasan. Apa mereka berkata? Kami tak akan beriman sampailah kami dapat menjadi Rasul. Nak menjadi Rasul pula. Mereka nak menjadi Nabi pula. Sebab itu mereka berkata, hatta lan nu'min. Sama sekali tidak. Nu'min, kami akan beriman. Sehinggalah nu'ta, diberikan kepada kamu wahai Muhammad, mislah, sebagaimana apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Di sini ada beberapa cerita dan sababun nuzul mengenainya. Yang pertama, ayat ini dikatakan diturun berkenaan tentang Walid bin Mughirah. Lalu Walid bin Mughirah, dia pernah berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Walid bin Mughirah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lau kanatin nubuwah haqqa,
kalaulah kenabian itu sesuatu yang benar, padahal dah begitu banyak kebenaran yang Nabi tunjukkan, lakuntu, maka kata Walid bin Mughirah, pasti adalah aku aula yang paling layak biha untuk menerima nubuah menjadi Nabi, minka daripada kamu wahai Muhammad. Kenapa? Dia punya dalil, li'anni akbaru sinna, kerana aku lebih berusia daripada kamu, wa aktsaru mala, dan aku lebih kaya daripada kamu. Lalu kenapa kamu jadi rasul? Aku tak jadi rasul. Lalu aku tak akan beriman sampailah aku menjadi rasul. Ini pula makar mereka, permintaan mereka, alasan mereka. Lalu daripada sini kita nampak sebenarnya janji mereka hanyalah palsu, sumpah mereka hanyalah dusta, dan itu semua adalah sebenarnya untuk berterusan mereka tidak beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan ayat ini memberi jawapan kepada Walid bin Mughirah yang minta untuk menjadi rasul. Sababun nuzul yang kedua adalah Muqatil berkata, ayat ini turun pada kata-kata Abu Jahal. Wa dzalika annahu qala, dan ianya adalah disebabkan kata-kata Abu Jahal, zahamna Banu Abdul Muttalib fi syaraf. Banu Abdul Muttalib sentiasa berebut dengan kami pada kemuliaan. Sebab memang ya, Banu Abdul Muttalib tidak ada sebarang jawatan berbanding dengan keluarga Abu Jahal Banu Makhzum. Lalu mereka berkata Banu Abdul Muttalib nak merampas kemuliaan mereka. Lalu pada waktu itu, ketika mana mereka tak dapat jawatan seperti mana yang Banu Makhzum ada, maka mereka tiba-tiba mengaku ada pula Nabi. Ini adalah alasan yang diberikan oleh Abu Jahal. Sebab itu kata Abu Jahal, kalaulah betul kenabian itu ada, kerasulan itu ada, maka kata Abu Jahal, wallah, demi Allah, la nu'min, kami tak akan beriman kepada kenabian kerasulan itu, dan kami tak akan ikutnya selama-lamanya, sehinggalah kami pun diberikan wahyu seperti mana Muhammad. Kami pun nak jadi Nabi. Kalaulah Nabi itu betul, kami yang layak jadi Nabi. Sebab kami adalah ketua penduduk Mekah. Kami ada pada waktu itu jawatan di kalangan penduduk Mekah. Maka pada waktu itu, mereka minta untuk menjadi Nabi. Sababun nuzul yang pertama berkenaan Walid bin Mughirah, dan yang kedua ini berkenaan tentang Amr bin Hisham Abu Jahal. Sebab itu Allah menukilkan kepada kita, dan apabila Allah telah bagi kepada mereka mukjizat, kepada mereka ayah, kepada mereka dalil-dalil tentang kenabian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap takkan beriman. Lalu qalu, mereka akan berkata, lan nu'min, sama sekali kami takkan beriman hatta, sehinggalah diberikan kepada kami sebagaimana diberikan kepada utusan-utusan Allah. Di sini kata para ulama tafsir, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bagaimana bencinya orang-orang Quraisy itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu mereka sebut mislama utiya Rasulullah, sebagaimana seperti mana apa yang telah diberikan kepada utusan Allah, Rasulullah utusan Allah. Kata para ulama tafsir, wa adaful ita ila Rasulillah, dan mereka menisbahkan kepada utusan-utusan Allah yang lain, tidak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam pun adalah nabi, baginda adalah rasul. Kenapa? Kerana pada waktu itu mereka tidak mengiktiraf apa yang Allah kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tidak iktiraf? Maka dalam tafsir disebut hasada, kerana mereka dengki dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengki. Sebab itu mereka pun nak jadi nabi. Mereka sangka mereka lebih layak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi nabi. Maka sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala, maka pada perkataan berikut Allah memberi jawapan kepada orang-orang yang penuh dengan hasad dengki ini. Jawapan yang pada waktu itu sangat sesuai untuk mereka faham yang sebenarnya mereka tak layak, mereka langsung tidak berhak untuk pada waktu itu untuk meminta menjadi Nabi. Firman Allah Subhanahu wa taala memberi jawapan kepada permintaan mereka pada ayat 124 ini, Allah a'lamu, lebih mengetahui,
haitsu di manakah yaj'alu Allah meletakkan risalatah kerasulannya. Allah lebih mengetahui kat manakah tempat yang sesuai untuk meletakkan kerasulannya. Pada waktu itu untuk menjadikan manusia itu yang mana adalah Nabi, adalah Rasul. Maka daripada sini, antara pengajaran yang kita boleh dapat, ianya adalah pilihan daripada Allah. Kerasulan pada waktu itu ataupun sesuatu anugerah, ianya adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ianya bukan pada waktu itu diberikan kepada seseorang begitu sahaja. Ianya adalah pilihan daripada Allah. Sebab itu kita panggil Rasulullah dengan gelaran Mustafa, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengajaran yang kita boleh ambil. Bila Allah sebut Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, menunjukkan nubuwah, risalah itu adalah pilihan daripada Allah. Sebab itu kata Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, bahawa kadangkala dalam bidang agama, kadangkala dalam urusan agama, kita boleh ambil pengajaran daripada perkataan ini. Kadangkala kenapa walaupun kita dah berusaha, masih lagi tidak dapat sesuatu daripada urusan agama, daripada urusan ilmu, daripada urusan sesuatu. Kadangkala walaupun kita dah berusaha tak dapat, kerana kadangkala Allah lebih mengetahui siapakah yang layak, siapakah yang pada waktu itu yang layak. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa pilih kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa anugerahkan kepada kita kebaikan-kebaikan daripada sudut agama, daripada sudut pemahaman agama. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut, "Man yuridillahu bihi khaira", sesiapa yang mana Allah inginkan kebaikan untuknya, yufaqihu fid din, Allah akan berikan pemahaman agama. Lalu Allah lebih tahu, sebenarnya itu pilihan daripada Allah. Allah lebih tahu siapakah yang layak untuk menjadi Rasul, yang layak untuk menjadi Nabi, bahkan yang layak untuk pada waktu itu mempunyai akan pemahaman agama dan juga sesuatu yang berkaitan dengan agama. Lalu daripada sini itu pengajaran yang kita boleh nampak. Sebab itu di sini kata Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, maka daripada sini pengajarannya adalah bahawa sesungguhnya kerasulan itu khusus untuk mereka yang layak daripada sudut sifat, yang layak daripada sudut segala-galanya. Sebab itu kita nampak dalam hadis sabda baginda Nabi SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada sahabat Nabi Wathilah bin Asqa radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis riwayat Muslim ini, sabda Nabi SAW, "Innallaha azza wa jal", sesungguhnya Allah yang maha mulia lagi maha tinggi, "istafa", telah memilih, "min waladi Ibrahim", daripada anak-anak Nabi Ibrahim, Ismail, Allah pilih Ismail. "Wastafa", dan Allah telah memilih, "min bani Ismail", daripada zuriat keturunan Ismail, Bani Kinanah, Banu Kinanah, iaitu Quraisy. "Wastafa", dan Allah telah pilih daripada sekalian banyak manusia yang ada daripada Banu Kinanah, Quraisy, Allah pilih Quraisy. "Wastafa", dan Allah pilih daripada banyak-banyak orang yang ada dalam Quraisy, Allah telah pilih Banu Hashim. "Wastafa", dan Allah telah pilih daripada banyak-banyak orang yang ada dalam Banu Hashim, Muhammadah, Allah telah pilih insan yang bernama Muhammad. Lalu daripada sini kita nampak tapisannya, bagaimana Allah pilih, Allah pilih, Allah pilih, Allah pilih. Tiba-tiba datang pula orang Quraisy Mekah. Pada waktu itu mereka berkata mereka nak menjadi Rasul, mereka lebih layak menjadi Nabi. Maka Allah herdik mereka. Allah memberi jawapan kepada mereka, "Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah", Allah lebih mengetahui di manakah Allah nak meletakkan kerasulannya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang sombong ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan
akan akibat orang-orang yang pada waktu itu sombong, orang-orang yang dengki kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang Allah kurniakan kepada baginda daripada kerasulan dan juga daripada nikmat kurniaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, sayusibul ladzina ajramu saghar 'indallah wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Firman Allah, sayusibu, kelak, yusibu, akan menimpa, alladzina, orang-orang yang, ajramu, yang jahat, ataupun terjemahnya yang melakukan dosa. Apakah yang akan menimpa mereka? Saghar, kehinaan. Akan menimpa kepada mereka kehinaan. Inda, di sisi Allahi, Allah. Lalu di sisi Allah di sini kata para ulama tafsir, ketika mana di hari kiamat kelak, ketika mana di padang mahsyar kelak. Lalu firman Allah, akan menimpa mereka pada waktu itu kehinaan. Lalu daripada sini pengajaran yang kita boleh dapat, orang yang mana menyombongkan diri di dunia dengan menolak kebenaran, memberi alasan pada waktu itu untuk menerima kebenaran, orang yang pada waktu itu ada sifat sombong, dan dalam masa yang sama orang yang ada sifat dengki juga. Lalu untuk kedua-dua sifat ini, kalaulah mereka tidak beriman dan tidak bertaubat, janji Allah, sayusib, kelak akan menimpa mereka siapa? Orang-orang yang ada sifat-sifat ini, saghar, mereka akan mendapat kehinaan. Bila? Indallah, di sisi Allah pada hari kebangkitan kelak. Bukan sekadar itu sahaja, firman Allah, wa azab, dan mereka akan menerima siksaan syadid, yang berat. Kenapa? Bima kanu yamkurun, disebabkan apa yang kanu, adalah mereka, yamkurun, lakukan daripada tipu daya. Bagaimana mereka menghalang manusia daripada beriman, bagaimana mereka memberi alasan untuk tidak beriman. Maka daripada sini kita nampak orang yang sombong di dunia akan dihinakan oleh Allah di hari kiamat. Orang yang hasad dengki di dunia akan dihina oleh Allah pada hari kiamat. Selain daripada itu ada azab yang berat yang menimpa dan menantinya. Moga-moga ada pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ini, dan kita nampak manusia itu betapa teruk sikapnya. Kadangkala apabila dia tak nak beriman, sampaikan pada waktu itu dia nak minta menjadi Rasul, dia baru nak beriman. Dan kalaulah Allah tunaikan pun sekalipun, mereka tetap takkan beriman. Kat sini kita boleh belajar juga pengajaran tahap macam mana manusia itu kalau beri alasan. Kalau manusia itu beri alasan, maka dan dia tak nak buat tindakan, tahap macam mana alasan yang dia mampu berikan. Itu juga pengajaran yang kita boleh ambil daripada bagaimana kata-kata mereka, kami takkan beriman sehinggalah kami dilantik menjadi Rasul. Itu satu tahap yang sangat degil, satu tahap yang mana sangat tak boleh diterima akal. Sampai begitu manusia punya sikap. Lalu kat sini juga kita boleh nampak orang yang mana dia nak berterusan beri alasan. Aku bukan tak nak belajar, tetapi sebab aku sibuk sangat. Sebab aku sibuk sangat. Aku bukan tak nak belajar, tapi aku tak sukalah dengan guru tersebut. Aku bukan tak nak belajar, tapi aku tak sukalah dengan sistem. Aku bukan tak nak belajar, tapi aku tak sukalah dengan masa dia. Aku nak belajar. Itu sebagai contoh belajar ilmu agama. Sebagai contoh, orang yang beri alasan tak sesuailah, tak inilah, tak lengkap lah, tak sempurna lah, dia punya lighting tak bagus lah, penyampaian dia pada waktu ini beginilah. Maka semestinya setiap orang berbeza-beza. Maka carilah sampai dapat. Mulakan sesuatu. Kerana manusia itu, kalaulah pada waktu itu diberi alasan, kita nampak bagaimana cara orang Quraisy beri alasan. Mereka sangat master dalam memberi alasan. Mereka minta mukjizat, Allah bagi. Diminta ni pula, Allah bagi. Mereka minta ni juga. Sampaikan bila dah diberi apa yang mereka minta, last kali mereka beri alasan mereka nak menjadi Rasul pula. Baru mereka beriman. Dan pastinya, kalaulah diberikan kerasulan juga, mereka tetap takkan beriman. Lalu sebab itu, kita berhenti memberi alasan
dan pada waktu itu kita mulakan dengan tindakan, di situlah sebenarnya kita mendaki akan kejayaan. Sama juga macam Ramadan. Sama juga macam Ramadan. Pilihan di tangan kita. Peluang telah diberikan kepada kita. Syaitan pada waktu itu sufidat, telah ditahan, dikurung oleh Allah. Pada waktu itu, rahmat Allah mencurah-curah dengan dibukakan pintu-pintu syurga. Mudah manusia melakukan kebaikan. Kalaulah manusia pada waktu itu tetap nak beri alasan, saya memang nak baca Quran, tapi ya orang ni waktunya adalah tak sesuai dengan saya. Tapi dia baca laju sangat. Tapi pada waktu itu dia punya sistem sound dia tak berapa jelas. Saya nak, tapi yelah saya nak ni, tapi masjid pula orang terhad. Saya malaslah nak daftar. Tapi lalu manusia itu kalaulah diberi alasan, maka sampai bila-bila dia takkan melakukan apa-apa. Lalu sebab itu pengajaran juga untuk Ramadan ini. Berhenti kita beri alasan. Kita buat apa yang kita mampu, kita buat sebaik mungkin, tapi jangan justifikasikan yang kita tak buat sesuatu amalan kerana ini, kerana ini. Tetapi kalaulah kita tak buat sesuatu amalan kerana kita, bukan kerana orang lain, bukan kerana itu, bukan kerana ini. Kalaulah tidak, sampai bila-bila kita tidak akan melakukan perubahan dan sampai bila-bila kita tidak akan melakukan tindakan. Lalu sebenarnya, ambillah, jangan untuk kita memberikan alasan, ambilkan itu dan jadikan dalam program Ramadan kita. Buat sesuatu yang berbeza. Buat sesuatu yang pada waktu itu boleh meninggalkan kesan pada diri kita. Buat sesuatu yang mungkin bila Allah pandang, Allah nampak kesungguhan kita, Allah mengampunkan kita. Berhenti memberi alasan kerana sebenarnya Allah mengetahui hati kita bagaimana. Allah itu alimun bidzatis sudur. Kita boleh beri alasan kepada manusia, tetapi Allah Maha mengetahui tentang apa yang ada dalam hati. Lalu kita takkan boleh sembunyi apa-apa daripada Allah. Alasan itu sekadar untuk justifikasi sesuatu tentang kita. Tetapi Allah tak perlukan justifikasi. Allah tahu segala apa yang ada dalam hati kita. Maka jom kita buat yang lebih baik untuk Ramadan pada kali ini. Moga menjadi asbab kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini saya mohon kepada sahabat-sahabat dua perkara. Yang pertama, mohon bantu sharekan program kita yang terakhir ambang Ramadan, iaitu bersama Al-Fadhil Ustaz Hazri sebentar lagi bicara puasa daripada kitab Fathul Mu'in yang akan berlangsung jam 9 pagi. Dan insya-Allah selepas daurah itu saya akan kongsikan berkenaan tentang jadual Ramadan yang akan bermula, kalaulah Ramadan pada hari Selasa, bermula Isnin malam Selasa. Lalu mohon sahabat-sahabat pada waktu itu untuk bantu sharekan juga poster tersebut. Moga-moga Allah balas jasa baik sahabat-sahabat dengan sebaik-baik ganjaran. Kita jumpa nanti jam 9 pagi insya-Allah bersama Al-Fadhil Ustaz Hazri Hashim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua.